أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألهن هل يركبين شيء نتكلم فيه؟ ربما عندهم فكرة. الموضوع يمكن موضوع رجع من الإنفاق عن الإنفاق عن الخدمات هكذا يعني، خصوصا رجع من الذين نحن فيه. هؤلاء المنفقات لكنهن صغار. Dengan bateri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat bertemu dalam majlis yang mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah majlis ini akan disampaikan tausiah pada petang ni akan disampaikan oleh Syekh Abdul Khaliq As-Suwaidi yang juga merupakan mudir Ma'had Ar-Razi di Batangkali. Jadi dengan tidak memanjangkan masa, saya persilakan Tuan Syekh untuk menyampaikan ceramahnya. Fal yatafaddal mashkura ma'jura insya-Allah. Ini lain. Ada benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. نحمد الله سبحانه وتعالى حق الحمد وهو المستحق الحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل على من شاء من عباده بما شاء ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد أقدم الشكر لكل من ساعد وساهم وشارك في إنجاز هذه المجالس
سواء من الرجال أو من النساء أو من العاملين، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل المبارك الأستاذ زكي حفظه الله ورعاه، حاجي نظري، وجميع العاملين معنا في هذا الصرح المبارك. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pertemuan dan perjumpaan kita pada petang ini, sama ada daripada lelaki maupun perempuan, terutamanya Haji Nazri, tuan punya bangunan ini, bilik ini dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya dirahmati. Saya ucapkan pada kalian semua, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. أتشرف في هذه الليلة بأن أقف أمام أمهاتي وأخواتي من النساء حتى أتكلم معهن في أمور الواجبة علينا وعليهن. Saya merasa sangat bertuah kerana dapat bertemu berhadapan dengan ibu-ibu dan juga kakak-kakak saya dan bercakap dengan urusan dengan mereka dengan dalam urusan yang berkaitan dengan kewajipan kita sebagai seorang muslim di atas muka bumi ini. Al-muslimah fil Islam hiya al-um. Muslimah di dalam Islam itu dia merupakan ibu, wahyal ukht, dan dia juga merupakan saudara perempuan, kakak, wahyal bint, dan dia juga merupakan anak perempuan, wahya ummul ulama, dan muslimah ini merupakan ibu kepada para ulama, wahya ummul awliya, dia juga merupakan ibu kepada para wali-wali Allah, wahya ummul hukama, ibu kepada para bijaksana cendekiawan, wahya ummul mufakkirin, ibu kepada ahli-ahli fikir ummah, wahya ummul muhandisin, ibu kepada ahli engineer, wahya ummul muta'allimin, ibu kepada ahli-ahli orang-orang yang berilmu, wahya ummul muzari'in, ibu juga kepada orang-orang yang terlibat dalam kita ada pertanian. فالأم لها منزلة كبيرة أعزها ورفعها الإسلام بها. Yang mana ibu merupakan manusia yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, yang ditinggikan tempat dan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. وجعل الله الخير مقسوم بين الرجال وبين النساء. Allah Ta'ala menjadikan satu kewajipan, satu kebajikan itu dibahagikan, artinya sama antara lelaki dan perempuan. لم يجعل الله الخير مقتصر على الرجال فحسب. Allah Ta'ala tidak jadikan kebajikan, kebaikan, ibadah itu khusus untuk golongan lelaki sahaja. ولم تخلق الجنة والرحمة للرجال فقط. Dan syurga tidak diciptakan untuk golongan lelaki semata-mata. بل جعل الله الخير والجنة للرجال وللنساء مع بعض. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kebajikan, kebaikan dan syurga itu milik lelaki dan perempuan bersama-sama. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات. Banyak ayat Quran yang bercakap tentang perkara tersebut, antaranya firman Allah Ta'ala yang menyebut wal mu'minun, digandingkan dengan wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, digandingkan orang muslim lelaki dengan muslim perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, orang lelaki yang khusyuk dengan wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Begitu juga dengan lelaki yang banyak bersedekah digandingkan dengan wanita-wanita yang bersedekah, was saimina was saimat. Begitu juga dengan wanita-wanita lelaki yang berpuasa dengan wanita yang berpuasa. Wa qala fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan bermula lelaki yang mukmin dan wanita yang mukmin itu merupakan saling tolong menolong, mereka merupakan penolong kepada di antara satu sama dengan yang lain. Fa asyraka Allah subhanahu wa ta'ala al-jinsain, al-mu'minuna wal mu'minat, ar-rijal wan nisa, hatta tastaqimu hadhihi al-hayah wa tastamir. Dalam banyak ayat yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala gandingkan lelaki dengan perempuan, muslimin dengan muslimat, mukminin dengan mukminat, sehinggalah hidup ini berlaku dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dapat berjalan dan bergerak dengan cara yang paling sempurna. Wa qala al-hukama ma min rajulin hakimin fi hadhihi ad-dunya illa wa wara'uhu wa khalfuhu mar'atun 'aqilatun salihah tadfa'uhu ila al-amam. Ulama menyatakan
Tidak ada seorang lelaki yang bijak dan cerdik di dunia ini, melainkan di belakangnya ada seorang wanita yang bijaksana, yang salihah, yang menjadi pendorong untuk dia bergerak ke hadapan sehingga dia berjaya menjadi manusia yang berjaya dan bijaksana. Walaulal mar'ah mastaqama ar-rajul. Kalaulah tidak kerana perempuan, mana mungkin golongan lelaki akan menjadi baik dan elok. Walaulal mar'ah ma 'asha ar-rajul. Kalaulah tidak kerana perempuan, nescaya lelaki tidak akan mampu hidup. Faja'alallahu al-mar'ah sakanan. Maka Allah Ta'ala jadikan wanita ini sebagai tempat yang membawa ketenangan bagi lelaki. Wa ja'ala 'alaiha umurun alzamha bihal Islam. Dan Allah jadikan bagi wanita-wanita tadi perkara-perkara yang diwajibkan ke atas lelaki untuk menunaikannya kepada golongan wanita. Fal mar'ah nussul kuratul ardhiyah wa nussul mujtama'. Tuan-tuan, tanpa kita sedari, golongan wanita merupakan separuh lebih daripada penduduk dunia ini dan separuh lebih daripada separuh penduduk-penduduk yang menghuni masyarakat. Waja'al Islam liyarfa'a makanaha. Maka Islam datang mengangkat kedudukan dan juga martabat wanita. Wa yarfa' manzilataha. Dan mengangkat kedudukan mereka. Bi khilaf ma nasma'ahu fil qanawat wa fil i'lam min tashwihil mar'ah wa tashwih qimatuha wa suratuha wa inhitatuha. Berbeza dengan apa yang kita baca dalam akhbar-akhbar, dalam majalah-majalah, dalam internet yang membawa pemikiran dan fikrah yang menjatuh dan meruntuhkan kedudukan seorang wanita di sisi agama Islam. Fikratul kafir wal yahudi wan nasrani bi an takhrujul mar'ah fatakunu sil'atan lidhi'ab al muftarisah min ar-rijal sawa'an fil akhlaq aw fil adab aw fis sifat, lakin al-Islam la yuridu dhalik. Fal Islam ja'alaha ummun wa ja'alaha ustadzatun wa ja'alaha murabbiyatan wa ja'alaha salihah. Yang mana pemikiran-pemikiran daripada barat, Yahudi dan Nasara, yang menginginkan wanita keluar daripada rumahnya sehingga mereka terdedah kepada ancaman dan menjadi mangsa kepada golongan-golongan manusia-manusia yang akan mengambil kesempatan di atas diri wanita tersebut. Sedangkan Islam datang mengangkat martabat wanita dan inginkan wanita menjadi seorang ibu, seorang pendidik, seorang guru yang mendidik generasi-generasi yang akan datang. Bahkan Islam meletakkan mereka di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mastata'al yahud wan nasara an yasilu lil Islam illa an tariqin nisa faqalu afrushu jami'ul mughriyat lin nisa wa hunna aqrabu istijabah fa idza tamakkantum minan nisa tamakkantum min ahli al-Islam. Lihatlah bagaimana Yahudi membuat perancangan. Orang Yahudi tidak mampu untuk sampai kepada Islam, tidak mampu untuk memusnah dan merosakkan agama Islam, melainkan apabila mereka berjaya menguasai golongan muslimat, wanita-wanita Islam, dan mereka mengeluarkan arahan dan perancangan mereka. Buatlah satu perkara di luar sehingga kita boleh mengeluarkan wanita daripada rumahnya, menarik perhatian wanita keluar, kerana orang wanita ni, golongan wanita, dia lebih mudah untuk tertarik kepada benda-benda yang diiklankan, yang dibuat di luar, sehingga akan bila mereka keluar di sana, mereka terdedah kepada matlamat dan juga tujuan golongan Yahudi untuk merosak dan memusnahkan wanita-wanita Islam. Dengan demikian mereka boleh menguasai orang Islam dengan cara merosakkan wanita-wanita Islam yang ada pada hari ini. Fikrul kafir wan nasrani yuridul mar'ah an takshifa hijabaha. Pemikiran yang dibawa oleh golongan kafir dan Yahudi adalah nak supaya wanita Muslim bebas daripada hijabnya, wa anta tabarraja wa tukshifu jasadaha, dan juga nak supaya wanita Muslim tadi ni keluar berhias-hias dan juga mendedahkan tubuh badannya kepada masyarakat di luar, wa anta tatruka baitaha, dan meninggalkan rumahnya, wa antuhmila auladaha, dan juga meninggalkan tanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya, wa anta ta'siya zawjaha, dan mereka nak supaya wanita muslimah tadi ni terdiri daripada orang-orang yang
berani untuk melawan dan menentang suami-suami mereka. وأن تخرج من بيتها متى شاءت وترجع متى ما شاءت. Dan dia jadi wanita yang boleh keluar bila yang dia inginkan, dan dia kembali ke rumah bila masa yang dia kendaki. مع ما يمهدون لها من المغريات ومن الأفكار ومن الأشياء التي تمسخ حياؤها وحشمتها وإيمانها. Sedangkan di luar sana mereka telah menyediakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan wanita muslimah di saat keluarnya hilang sifat malunya, hilang kepribadiannya, hilang kita kata pegangan hidupnya, sehinggalah tidak ada lagi peribadi wanita muslimah di saat dia keluar di luar sana. لكن المسلمة لا تستجيب لذلك الأفكار. Tetapi bagi wanita muslimah yang hakiki, sudah barang pasti dia tidak akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang demikian. ولا تصغي لما يلقى عليها. Dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang diumpankan kepadanya. بل تكون هي الحاسمة والعازمة. Bahkan dia akan menjadi lebih teguh dan lebih tetap pegangan dan juga kekuatan dirinya. فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. Dan datang dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahwasanya syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu-ibu. لماذا أنا أسألكن سؤال لماذا لم يقل الجنة تحت أقدام الرجال؟ Tuan-tuan, saya tanya kepada kalian semua, kenapakah Nabi tidak mengatakan syurga berada di bawah telapak kaki lelaki? لماذا خص هذا بالنساء وقال الجنة تحت أقدام الأمهات؟ Kenapa dia khususkan kepada wanita dan mengatakan syurga berada di bawah telapak kaki ibu? أنا أجيبكن على هذا السؤال. Saya yang akan jawab kepada ibu-ibu sekalian. لأن الحق عليهن كثير. Kerana hak ke atas wanita itu terlalu banyak. سواء للزوج. Sama ada bagi suaminya, سواء للبيت. sama ada hak yang perlu ditunaikan terhadap rumah tangganya, سواء للأبناء والبنات. ataupun kepada anak-anak yang dididiknya. فإذا صبرت على غلظة الزوج وعلى سوء أفعاله وسوء ما تراه أثابها الله وجعل الجنة تحت أقدامها. Kerana apabila seorang wanita itu bersabar di atas kerenah dan perangai buruk suaminya, sabar dalam mendidik anak-anaknya, sabar menanggung keberkeletihan menguruskan rumah tangganya, maka Allah Ta'ala jadikan syurga itu di bawah tapak kakinya. خصوصا ما يظهر من غلظة بعض الرجال على بعض النساء وشدة ألفاظه وشدة أسلوبه في بيته وكأنه وحشا لم يكن كأنه إنسان مع زوجته ومع أولاده، فبصبرها على ذلك تكون قريبة من الجنة ومن رضوان الله. Lebih-lebih lagi bagi wanita yang bersabar di saat menghadapi sifat dan sikap yang keji, yang kasar, yang keras, yang lahir daripada suami, kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan. Kadang-kadang lelaki jadi ni, si suami, dia boleh berakhlak dengan akhlak yang baik, bermuamalah dengan baik pada orang yang ada di luar, tapi bila dia kembali ke rumah, sifatnya berubah. Di atas kesabaran wanita menghadapi kesemua kerenah-kerenah dan kesusahan tersebut, maka Allah Ta'ala jamin dan jadikan syurga di bawah telapak kaki mereka. كثير من النساء تصطدم مع الزوج يكون بالخارج ذو أخلاق حسنة وصفات طيبة وابتسامة وبشاشة على وجهه ووفاء وكرم، ولكن إذا رجع إلى بيته تنخلع تلك الأخلاق منه ويدخل على بيته متوحشا كأنه أسد. فما دور المرأة أمام هذه الصفات التي ليست طيبة؟ أمامها أن تصبر وأن تسأل الله بتغييرها وأن تداري الزوج ما استطاعت، فإذا فعلت ذلك كان جزاؤها الجنة. Kerana memang terdapat di kalangan suami-suami yang sifat dan akhlaknya cukup baik. Dia boleh senyum dengan orang yang di luar, dia bercakap dengan suara yang sangat lembut dengan orang yang di luar, tapi bila dia kembali ke rumah, akhlaknya berubah 360 darjah. Dia menjadi bengis, hilang senyumannya, hilang kata-kata manisnya yang tadi di luar, bahkan dia berubah menjadi seperti haiwan yang sangat ganas dan menakutkan bila kembali ke rumah. Nah, di sanalah wanita tadi bersabar ketika berhadapan dengan akhlak yang keji dan buruk si suami. Wanita tadi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diubah perangai suaminya, dan berusaha untuk berhadapan dengan cara yang baik, walaupun
sikap dan muamalah suaminya keji dan buruk, tapi dibalas dengan muamalah yang baik daripada si isteri tadi. Itulah antara penyebab kenapa Allah Ta'ala menjadikan syurga berada di bawah telapak kaki wanita. Al-amru tsani anna Allah ja'ala al-jannah tahta aqdamil ummahat bisabriha ala auladiha. Fakam lil ummi an tasbira ala waladiha idza amsa maridan rubbama la tanam. Ar-rajul la yastati' an yatahammal wala nisfu sa'ah. Law baka ibnuhu ma istata'a an yaqif amamahu nisfu sa'ah. Al-mar'ah rubbama tafqidu ta'amaha wa sharabaha wa laylaha min ajli waladiha. Yanzuru Allah ilayha bidhalika wa yuthibuha jannatillah. Ma'a anna ar-rajul yanzuru ila al-mar'ah wa hiya tat'ab wa ma'a dhalika la yarhamuha yutalibuha bihuquq kathirah fahiya tasbir wa yakunu jazaa'uha al-jannah. Al-amru tsani. Perkara yang kedua tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala jadikan syurga di bawah telapak kaki wanita adalah kerana kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang kita lihat ada wanita yang tidak mampu tidur malam apabila anaknya sakit. Apabila anaknya sakit tadi ni, dia tak tidur malam, hilang masa rehatnya dan sebagainya. Sedangkan lelaki tidak mampu bersabar, walaupun setengah jam dah tak mampu sabar bila berhadapan dengan anak-anak yang membuat kerenah dan sebagainya. Tetapi wanita tersebut hilang makannya, hilang waktu rehatnya, kadang-kadang tidak sempat minum, bahkan masa rehatnya juga tidak ada, semata-mata menguruskan anak-anak tadi ni. Dalam pada sibuk menguruskan anak-anak, tiba-tiba datang pula suami menuntut dengan hak-haknya yang tertentu, sehingga terpaksa menguruskan anak, di samping yang sama terpaksa menunaikan kehendak, hajat dan juga menguruskan hak-hak suami yang sentiasa seolah-olah tidak memahami dengan keadaan isteri yang sibuk menguruskan anak-anak, rumah tangga dan sebagainya. Ini antara sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan syurga di atas, di bawah telapak kaki wanita yang bersabar dalam mendidik anak-anak mereka. Al-amru tsalits جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات إذا حفظت المرأة بيت زوجها لا تخرج إلا لحاجة أو بإذنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صامت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت أمر زوجها تدخل جنة ربها. Perkara yang ketiga tuan-tuan adalah apabila seorang wanita itu memelihara amanah rumah suaminya, dia tidak keluar daripada rumah tersebut melainkan dengan seizin suaminya dalam keadaan urusan yang perlu sahaja, dan dia tidak pernah mengkhianati amanah dan juga kepercayaan yang diberikan oleh suami terhadap dirinya. Nabi mengatakan, apabila seorang wanita itu berpuasa, melakukan ibadat salat, memelihara sembahyang 5 waktunya, memelihara puasa Ramadannya, dan juga taat kepada suaminya, dan dalam masa yang sama memelihara kehormatan dirinya, maka akan diucapkan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah syurga Tuhan kamu daripada mana-mana pintu yang kamu inginkan. Al-amru rabi' alladhi tanalu lihi al-mar'a wa tanalu al-jannah jannatu rabbiha bi an qala al-jannah tahta aqdamil ummahat bi husni khuliqaha idza ahsanat akhlaqaha wa muamalatha wa sifatuha ma'a ma tulqahu min at-ta'ab wa min al-adha tanalu dhalika ar-ridwan wal jazaa'u min Allah. Sebab yang keempat kenapa dijadikan syurga di bawah telapak kaki wanita adalah kerana kemuliaan akhlak dan peribadinya, walaupun berhadapan dengan keletihan, kesusahan, kepayahan dalam menguruskan hidup orang-orang yang berada di sekelilingnya, mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya, tapi dalam masa yang sama tetap juga berakhlak mulia dalam perlakuan dan percakapan berhadapan dengan suami dan juga anak-anak. Wa inna nisful akhlaq wa aktharu min an-nisf yatarattabu 'ala al-mar'a an tatamathala biha ma'a zawjiha wa fi baytiha fa inna ridha'uha li zawjiha huwa min ghayati ridha'illah 'azza wa jalla. Tuan-tuan, kebanyakan waktu dan masa dalam muamalah seorang perempuan itu adalah bersama dengan suaminya. Percakapannya, perbuatannya, apa jua tadi ini, kebanyakan daripada masa hidupnya tu dihabiskan berhadapan dengan suami. Maka akhlak yang mulia dengan suami, berlaku baik dengan suami, itu menjadi asbab dan juga menjadi lorong baginya untuk mendapat redha Allah Ta'ala dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadha min janib
نحن تكلمنا على أن الجنة تحت أقدام الأمهات. أيضا الطاعة الواجبة هي للأم أكثر من الأب، فإنه عندما سئل رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك، في الرابعة قال وأبوك. قال أهل العلم هنا إشارة في معنى الحديث وتفسيره على أن الحق الواجب الذي ينال به الرجل مرضات الله عز وجل هو طاعته لأمه والإحسان إليها. Tuan-tuan, ni satu segi. Di pihak yang lain kita dapati bahwasanya wanita tadi adalah golongan yang diberi hak yang lebih besar untuk ditaati. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjawab pertanyaan seorang sahabat yang bertanya kepada baginda, siapakah orang yang selayaknya saya berbuat baik? Nabi menjawab, ibu kamu. Siapa? Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Maka kali yang keempat barulah Nabi menjawab, ayah kamu. Kata ulama bahwasanya dalam hadis yang tadi, yang disebutkan tadi, dalam menafsirkan maksud dan makna hadis tersebut, ulama menyatakan bahwasanya keredaan Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Subhanahu wa taala, nisbah bagi lelaki itu terletak kepada ketaatan seorang lelaki kepada ibunya. Bal inna Allah naha 'anil adha lil biqawlihi wala awil ab wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Qala ahlu at-tafsir walau wujida aqallu min kalimat uff la'abbara 'anha Allah fahiya aqallu ma tuntaq fil lughah al-arabiyyah wa ma'na la taqul lahumā أبسط كلمة وأقل كلمة فيها حرف معنى أف هكذا للزجر حتى لا تنال الإثم من الله. Dan Allah Ta'ala jadikan hak ibu dan ayah terlalu besar kepada seorang manusia sehingga akan larangan datang daripada Allah Ta'ala kepada anak-anak. Janganlah dia mengucapkan kalimat uf sekalipun. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab kalimat uf itu adalah sekecil-kecil kalimat yang diucapkan dalam mengatakan ataupun menzahirkan perasaan yang tidak baik kepada ibu dan ayah. Kalau ada yang lebih rendah daripada itu, nescaya Quran akan datangkan. Artinya Al-Quran meregah kita sebagai anak-anak daripada melakukan sesuatu perkara yang dianggap sebagai penentangan kepada ibu dan ayah, walaupun perkara itu sekecil-kecil perkara yang pernah kita buat terhadap mereka. Ini adalah perkara yang merupakan hak ibu dan ayah yang mesti ditunaikan oleh seorang anak. ما نال أويس القرني وكان سيد التابعين ويأتي يوم القيامة ويشفع لناس على عدد قبيلة ربيعة ومضر كلهم استوجب بهم إلى النار. ما حاز هذه الدرجة العلية وأن النبي يقول لعمر ولعلي إذا جاءكم أويس القرني وهو من قرن من اليمن فقولوا له يدعو لكم ويستغفر لكما يغفر الله لكما. فما حاز على هذه الدرجة الكبيرة إلا بطاعته وإحسانه لأمه. Tuan-tuan, kita masih segar dalam ingatan kita kisah yang berlaku kepada Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, yang berasal daripada bumi Yaman, kampung yang bernama Al-Qaran. Dia adalah manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak dia datang dalam memberi syafaat kepada manusia yang ramai. Tuan-tuan, apakah yang menyebabkan beliau mendapat kemuliaan dan ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semua yang dia dapat kemuliaan dan juga ketinggian kedudukan di sisi Allah Ta'ala itu adalah hasil kebaktian dan juga ketaatan kepatuhannya kepada ibunya. وكان سيدي حامد بن عمر حامد من أحد علماء حضرموت وأوليائها أخذ أكثر من كذا سنة وهو لا يستطيع أن إذا خرج من بيته وهو جالس عند أمه أن يلقيها ظهره ويخرج وهو ملقيها ظهره، بل يخرج إلى القفا حتى يخرج من حجرتها ثم بعد ذلك يرجع. Ada seorang ulama dan waliullah di Yaman, Hamid bin Umar bin Umar. Dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya selama beberapa tahun. Dan apabila dia nak beralih, dia nak keluar daripada ibunya atau daripada bilik ibunya, dia tidak akan memberi belakang kepada ibunya. Bahkan dia keluar dengan cara mengundur daripada bilik ibu tadi ini sebagai tanda hormat dan mulia kepada ibunya. هذا من جانب آخر.
الآن نريد تكلم معكم في الجانب المهم. الآن تكلمنا عن جانب الجنة وما يترتب عليها من الحقوق. إذا نريد أن ننبه ماذا أخبر النبي عن المرأة عن النار وأهلها. Tuan-tuan, ini sebahagian yang kita sebut tentang kemuliaan wanita, kedudukan wanita dan juga ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada golongan wanita yang muslimah. Tapi dari pihak yang lain ada juga ancaman-ancaman yang cukup berat dan menakutkan yang disampaikan oleh Nabi SAW yang harus dijadikan sebagai peringatan oleh golongan-golongan muslimat. ليلة الإسراء والمعراج والحمد لله ونحن في شهر الإسراء والمعراج في شهر رجب الأصب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد في تلك الليلة فرأى أهل الجنة ورأى أهل النار، فنظر إلى أهل الجنة كلها وكأن كل من في الدنيا وكل من كان على هذه الأرض مثلت لرسول الله، ورأى أهل الجنة فرأى أهلها الضعفاء والمساكين، ونظر إلى الجانب الآخر والنار وأهلها ورأى أكثر أهلها النساء. Tuan-tuan, di malam Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, dan alhamdulillah kita sekarang pada dalam bulan Rajab Al-Asab, Rajab yang dilimpahi dengan keberkatan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tersebut Nabi melihat kepada ahli syurga dan ahli neraka. Diperlihatkan kepada Nabi penghuni-penghuni syurga. Nabi melihat kepada mereka dan lihat kebanyakan mereka terdiri daripada orang golongan fuqara dan masakin. Bila Nabi melihat kepada ahli neraka, dan Nabi dapati kebanyakan penghuni neraka terdiri daripada golongan-golongan wanita. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا عند عائشة. Dalam hadis yang lain, suatu hari ketika Nabi sedang duduk bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah. وقال يا معشر النساء. Nabi berkata, wahai sekalian wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli an-nar. Nabi kata, hendaklah kalian bersedekah kerana sesungguhnya saya melihat kebanyakan wanita adalah ahli neraka. Qulna limadha ya Rasulullah nahnu aktsaru ahli an-nar. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan ahli neraka terdiri daripada kami golongan wanita? Qala li anna kunna tukaffirna al-ashira wa tukthirna al-la'n. Kerana kalian golongan wanita tidak mensyukuri dalam hubungan suami isteri dan juga banyak melaknat, mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat laknat. Naqif daqa'iq ma'a tafsirul hadis. Tuan-tuan, marilah kita merenung sejenak tentang maksud hadis tersebut. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, hadha nida' lin nisa wa li ihtimam Rasulullah bil mar'ah fama yatrukuha bima'na anna al mar'ah musyarikatur rajul wa munafisatan lahu fil khair 'ala ad-dawam. Tuan-tuan, adapun kata-kata Nabi, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, ini menunjukkan bahawasanya Nabi mengambil berat tentang urusan berkaitan dengan golongan muslimat. Bahkan muslimat juga sama-sama dengan lelaki, hak dan juga kita kata hak mereka untuk melakukan kebajikan dan kebaikan, untuk berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan, untuk meraih redha dan syurga Allah Ta'ala. Tidak ada bezanya, sama-sama ada peluang dengan golongan lelaki. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yukhassis lahunna yawm lin-nisa yuhadiruhunna wa yuallimuhunna umur dinahunna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan waktu tertentu dan hari tertentu untuk bertemu dengan golongan muslimat dan mengajar mereka urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan agama mereka. Faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Limadha asyara Rasulullah fi awal hadis biqaulih tasaddaqna. Tuan-tuan, dalam awal hadis Nabi mengatakan hendaklah kalian bersedekah wahai golongan muslimat. Kenapakah Nabi menyebut kalimat tersebut, tuan-tuan? Ya limakanati sadaqah wa 'azamatuha 'inda Allah. Yang pertama, kerana kedudukan sedekah yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li an al-amru tsani li anna as-sadaqah tukaffir adh-dhunub. Yang kedua, kerana sedekah tadi dia mampu untuk menghapuskan dosa. Al-amru tsani aidan tukaffiru al-khataya. Dan yang ketiga, yang kedua juga dia juga mampu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Al-amru tsalits tarfa'u
yarfa'u ad-darajat. Yang ketiga, dengan sedekah dia akan mengangkat darjat seseorang hamba. Al-amru ar-rabi' annaha tadfa' an sahibiha al-adha wal bala. Yang keempat, sedekah dia akan menolak sesuatu bala musibah daripada tuan yang melakukan sedekah itu. Al-amru al-khamis anna sahibuha yawm al-qiyamah yamshi fi dhillaha fatakunu kadh-dhill hakadha wan nasu fi shiddatil har wa fi shiddatil alam wa fi shiddatil araq wa sahibu as-sadaqah ka'anna ladayhi madallah wa hiya tadhillu wa yamshi fil barud. Sebab yang seterusnya ialah di hari akhirat kelak, orang yang bersedekah dan yang banyak bersedekah di waktu manusia lain berada dalam keadaan yang panas, yang terik, di bawah kita kata dalam keadaan yang sangat ketakutan, tapi bagi orang yang banyak bersedekah dia akan dilindungi dengan awan. Seolah-olah sedekah yang dia lakukan di dunia dulu datang dan menaungi tuannya tu di hari akhirat kelak, ketika orang dalam panasan dia duduk dalam keadaan yang penuh kesejukan, nyaman dan enak, dilindungi, dinaungi oleh amalan sedekah yang dia lakukan ketika di dunia dahulu. Al-amru as-sadis annaha taqi masari' as-su'. Wa ma'na taqi masari' as-su' ay kullu muitah shani'ah min hadith min adu ya'khudh malak, min adu ya'khudh mal zawjik aw ashabik aw aqaribik aw ay su'. Hadhihi as-sadaqah bifadlillah taj'al بين تلك المصيبة حاجز. فقال النبي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. Dan seterusnya di antara kelebihan sedekah ialah dia memelihara orang yang melakukan sedekah daripada keburukan-keburukan yang menimpanya. Contohnya dibunuh, orang yang ingin mencuri, orang yang menyamun dan sebagainya. Sehingga kan Nabi mengatakan orang yang banyak bersedekah, maka di antaranya dengan kejahatan dan keburukan tu dia ada hajiz, dia macam ada benteng yang membentengi sehinggalah orang tidak mampu untuk melakukan kejahatan kepadanya. Hatta law qaddara Allah syai' latafa bih. Sehinggalah andai kata kalau Allah Ta'ala menentukan sesuatu, nescaya dia akan dengan sedekah tersebut akan kita kata akan ditolak. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengubah ketentuan tersebut daripada yang buruk kepada yang lebih baik. Bi barakati sadaqah wal infaq. Dengan keberkatan sedekah dan infak yang dilakukan. Aidan sahibu sadaqah yakunu sari'ud du'a wal istijabah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahan pula orang yang banyak bersedekah termasuk di kalangan orang yang senantiasa mendapat doanya cepat dikabulkan dan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ukhbirna walhamdulillah anna kathir min al-hadirat mimman yunfiqna wa yusahimna lid-da'wah wa lil khair. Dan saya dimaklumkan bahasanya terdapat ramai di kalangan muslimat yang hadir terdiri daripada orang yang banyak bersedekah dan banyak berinfak dan membantu kepada majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis yang kebaikan. Wa hani'an lakunna kathir minan nisa' wa minar rijal yasrifuna amwalahum lil batil. Tuan-tuan, beruntunglah bagi kalian kerana telah memilih jalan yang baik untuk berinfak dan sedekah pada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Kerana banyak di kalangan orang-orang yang memiliki harta benda, laki-laki maupun perempuan, mereka belanjakan harta mereka pada jalan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Faman anfaqa maluhu lil khair kana min ahli al khair. Barang siapa yang menginfakkan hartanya pada jalan yang baik, maka dia termasuk daripada ahlul khair. Wa man anfaqa maluhu lil ilmi kana ma'al ulama. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk ilmu, maka insya-Allah dia akan bersama-sama dengan ulama. Wa man anfaqa maluhu lid-da'wah kana mad-du'ah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk urusan dakwah, insya-Allah dia akan bersama dengan para duat. Fakam min majlis ilmin yahtadi bihi nas wa anti sabab fil infaq wa fi da'mihi wa fi ta'sisihi yaktubu Allah ajr man ihtada wa thawabu man ta'allam fi sahaifiki hatta wa anti fi qabriki.
Berapa ramai orang yang mendapat ilmu, yang mendapat hidayah dan petunjuk ke jalan yang baik dengan sebab majlis ilmu, dan kalian yang menginfak dalam majlis ilmu tersebut, kalian akan mendapat ganjaran pahala yang tidak pernah berputus selama mana ilmu itu diamalkan oleh orang yang mendapat ilmu tersebut, walaupun tuan yang berinfak tadi sudah pun masuk ke dalam alam barzakh. وكم من صدقة تدفع لطالب علم أو لمن يبحث عن العلم والخير وأنت تساعديه فيكون ذلك رصيد لك يأتي إليك وأنت في قبرك. Berapa ramai orang yang ingin menuntut ilmu yang tidak memiliki wang, kesempatan, kemudahan dan sebagainya, maka datang golongan muslimat yang memberi bantuan, menghulurkan bantuan kewangan kepada orang yang ingin menuntut ilmu, maka dia dapat ilmu tersebut, sehinggalah infak yang kita beri kepada orang yang ingin menuntut ilmu tadi ini menjadi suatu simpanan yang sangat menguntungkan kepada orang yang membantu orang yang belajar tersebut. Wa kam min majalis umirat bihadhihi al-infaq wa ussisat. Tuan-tuan, berapa banyak majlis ilmu yang ada di dunia hari ini yang bangun makmur disebabkan melalui jalan infak dan sedekah yang diberikan oleh umat Islam. Fala tastaqil ahadukunna bima tadfa' walau qalilan aw bima tusahim fa innal qalil ma'al qalil yusbihu katsira. Iti yang sedikit, kerana yang sedikit bila bercampur dengan yang sedikit, bercampur pula dengan yang sedikit, pasti dia akan menjadi banyak. اليوم الناس والنساء ينفقن على الملاهي وتأسيسها وعلى مكان الفسوق وتأسيسها وعلى مكان القمار وتأسيسها، وأنت احمد الله أن الله أعطاك مال وسخرتيه فيما يحبه الله ويحبه رسول الله. Ada di kalangan wanita-wanita membangunkan tempat-tempat yang tidak berfaedah, tempat-tempat yang melalaikan dan sebagainya, sedangkan kalian alhamdulillah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian diberi dengan harta dan kalian infakkan dia pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min al-as'ila allati yus'al biha al-mar'u yawm al-qiyamah as'ilah kathira wa an malih min ayna iktasabah wa bima anfaqah, fa 'indama tus'ali 'an hadha السؤال اكتسبتيه من كذا وكذا فيما أنفقتيه أنفقته يا الله في العلم في التعليم في المجالس العلمية في قراءة القرآن في المنافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون فرحك وسرورك أمام الله؟ Di antara soalan-soalan yang akan ditanya di hari akhirat besok apabila kita berada di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, banyak yang akan ditanya, antaranya ialah tentang harta. Daripada mana kamu mendapat harta tersebut dan ke manakah dibelanjakan harta tadi? Dan apabila ditanya dengan soalan tersebut, pasti kita boleh menjawab, saya belanjakan harta tersebut pada jalan infak, pada jalan ilmu, untuk orang yang mempelajari ilmu, pada majlis-majlis Al-Quranul Karim, pada jalan-jalan dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa gembiranya di saat kita diperlihatkan dengan apa yang disediakan oleh Allah taala kepada orang yang menginfakkan hartanya pada jalan-jalan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Idza aqamti wa sa'adti walau al-basit fi majlis min al-majalis yakunu thawabu dhalika al-majlis al-khairi kulluhu liman sa'ada وساهم فيه المعلم والمنفق والمرشد والذي يخدم والذي يساهم يكون أجرهم سواء واشتركوا في الأجر، فأنت تكوني في بيتك وقد شاركت الرجال والدعاة والعلماء بمالك. Apabila ada sesuatu majlis yang baik, majlis ilmu, majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang terlibat dalam majlis tersebut yang memberi sumbangan untuk sehingga majlis tadi berjaya, semuanya mendapat ganjaran di sisi Allah taala, semuanya sama. Sama ada guru yang mengajar, orang yang belajar, orang yang terlibat dan sebagainya, sehinggalah orang yang berinfak. Bayangkan ketika tuan-tuan berada di rumah, duduk di rumah, tapi majlis ilmu boleh dijalankan. Contohnya, ada kesenangan, selesa orang datang mengaji disebabkan ada aircon yang mudah contohnya. Yang menyumbang aircon adalah kita contohnya. Ada meja untuk orang belajar. Yang menyumbang meja adalah kita juga. Kita duduk di rumah. Ada majlis ilmu dijalankan, maka segala pahala, ganjaran, kebajikan, keberkatan, kemuliaan yang dapat dalam majlis ilmu ini akan dapat kepada orang yang menyumbang walaupun dia sedang rehat di rumahnya pada waktu hari ini. Wa jaa fi hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala, datang dalam sebuah hadis Nabi SAW bahawa baginda bersabda, man dalla ala khairin falahu mithla ajrihi, barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebajikan maka dia dapat ganjaran seperti orang yang melakukan kebajikan tersebut, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangkan ganjaran dan pahala orang yang berbuat kebajikan tersebut. hadha idza dalla faqat, ini kalau dia hanya menunjukkan sahaja. fa kaifa alladhi dafa'a, Bagaimana halnya dengan orang yang memberi? wa kaifa alladhi anfaqa, Bagaimana dengan orang yang menginfak harta pada kebajikan? wa kaifa alladhi badala, Bagaimana dengan orang yang menghabiskan hartanya pada jalan wa kebajikan? kaifa alladhi sahama, Bagaimana dengan orang yang bermusyahamah, orang yang memberi saham? wa kaifa alladhi awana, Bagaimana dengan orang yang membantu kebajikan? wa kaifa alladhi a'ana, Bagaimana dengan orang yang menolong sesuatu kebajikan? wa kaifa alladhi rattaba, Bagaimana dengan orang yang mengurus, mentadbir, menguruskan satu majlis kebajikan? yakunu darajatuhu wa manzilatuhu a'zam min alladhi dal. Maka sudah tentulah ganjaran dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih banyak berbanding dengan orang yang hanya sekadar menunjukkan sahaja. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza mata ibn adam wa kalimat bani adam dzakar aw untha, apabila mati seseorang anak Adam, kalimat anak Adam ini merangkumi sama ada lelaki maupun perempuan. qala inqata'a 'amaluhu illa min thalath, ma'na anna bil maut yanqati' kull 'amal fi dunya 'amiltuhu mujarrad an tamut khalas, salah ma fi zakah ma fi sum kullu al ajr wal a'mal alladhi qaddamtaha fi dunya fi al akhirah lam yakun illa jazaa 'amal ma fi 'amal. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputus segala amalannya. Jadi tak ada dah, seluruh amalan dah habis dah. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat sedekah semuanya tidak ada dah. Artinya sekarang ini hanya dia berhadapan untuk menerima ganjaran dan pembalasan terhadap apa yang dia buat. Untuk beramal sudah habis tempoh dan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. فقال في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. Nabi kata, sebagai tambahan daripada hadis tersebut, Nabi kata seluruh amalan terputus dan terhenti kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyah. سبحان الله، الصدقة الجارية لا تنقطع كأنه لا زال حيا. Sedekah jariah tidak pernah terputus, seolah-olah si yang melakukan sedekah jariah tadi ni seolah-olah dia masih beramal dan masih hidup walaupun dia sudah mati. فهمتي معنى جارية؟ معنى مستمرة، صدقة مستمرة يكون في القبر، ربما ناس قدموا صدقاتهم في القبور منذ 1000 سنة وأجرها وخيرها يصل عليهم كما البنك، كل يوم رصيد، كل يوم رصيد إلى قبورهم. Tuan-tuan fahami makna yang kata jariah, artinya apa? Kebajikan dan kebaikan, sedekah yang sentiasa, yang berterusan. Artinya sesuatu sedekah yang diberi oleh dia tadi ni, walaupun kemungkinan dia sudah mati 1000 tahun yang lalu, tetapi oleh kerana hasil sedekahnya, maka sesuatu kebajikan dapat diteruskan, dan dia dalam kubur sejak 1000 tahun yang lalu menerima setiap hari, setiap waktu dan setiap masa menerima berganjaran. Macamlah orang yang ada simpanan dalam bank, setiap waktu menerima keuntungan daripada bank dan disimpannya tadi. ومن الصدقة يدخل فيها إطعام الفقير، إطعام المسكين، إعانة الملهوف، إعانة المحتاج، مجالس العلم، مجالس الدعوة، مجالس الإنفاق في سبيل الله، كل هذه تدخل في باب الصدقات. Tuan-tuan, sedekah ni bila kata sedekah jariah terlalu banyak, termasuklah membantu orang miskin, memberi makan kepada fakir miskin, membantu orang yang berhajat, orang yang susah, membantu perjalanan sesebuah majlis ta'lim, majlis ilmu dan sebagainya. Kesemuanya itu termasuk dalam sedekah jariah. فينقطع العمل قال النبي إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ممكن في الأولى والثانية تتصدقي وتشاركي علم ينتفع به، أن تشاركي في مجالس العلم فتكوني كمن علم. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Jadi mungkin kita boleh
mengambil bahagian dalam yang pertama memberi sedekah jariah, dan yang kedua kita mengambil bahagian dalam ilmu yang bermanfaat. Selain daripada memberi sedekah jariah, kita juga mengambil dalam majlis ilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang pada sekeliling kita. wal kalam yatulu an hadha wa ara al maghrib qad hana alaina. Tuan-tuan, percakapan ataupun perbahasan dalam bab ini terlalu panjang dan waktu agak menyempit dengan kita. ولو كان الوقت يتسع لتكلمنا معكم كثير وكثير. Kalau waktu panjang ni saya akan lebih banyak lagi. Saya akan beri ruang untuk kita bercakap dengan lebih panjang lagi. وما استطعنا أن نكمل الحديث أن النبي قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار ورودا لأن الحديث له معاني كثيرة ومرادفة كثيرة. Tuan-tuan, hadis yang kita baca tadi mungkin kita tak mampu nak syarah semuanya, tapi hadis tersebut mempunyai pengajaran dan juga maksud dan makna yang sangat banyak. ولكن أهم شيء نفهم المقصود أن للمرأة ما قل عليها من الأعمال وما كثر عليها من اللسان ومن تكفير العشير، تكفير الزوج، الإيذاء للزوج، عدم سماع الزوج، اللسان، البذاءة، ما صدر من الخطايا. قال النبي يكفر ذلك الإنفاق والصدقة مع التوبة والعزم. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi melihat kebanyakan penduduk penghuni neraka adalah golongan muslim, ada golongan wanita. Kenapa golongan wanita? Kerana mereka adalah orang yang tidak mensyukuri di atas apa yang lakukan kebaikan lakukan oleh suami kepada mereka. Su'ul muamalah yang tidak baik dengan suami. Mungkin cakapan yang keji yang keluar, mungkin juga percakapan yang tidak elok yang dikeluarkan kepada suami, di samping melaknat dan bercakap benda-benda yang keji kepada yang ada di sekelilingnya tadi ni. Kesemua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wanita tadi boleh dihapuskan melalui amalan sedekah yang disebut di awal hadis. Itulah matlamat dan tujuan kenapa Nabi menyebut kalimat sedekah di awal tadi ni sebagai isyarat kepada dengan sedekah tadi boleh mentakfirkan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang wanita terhadap suaminya dan juga kalam-kalam yang keji yang keluar daripada mulutnya. إضافة للصدقة، إضافة لعملكن الذي تقومين به من نشر الخير والعلم والإنفاق عليه، لا بد من أمر ثالث أن تلازمه المرأة، وهي ما استطاعت أن تطيع زوجها ما استطاعت، فإن في ذلك الخير الكبير، ولتحذر أن تطلب منه الطلاق فإنه من كبائر الذنوب، وهو من المنتشر اليوم في الزمان هذا بأن بعض النساء تطلب الطلاق من الرجل، وهذه maksiyatun kabirah wal iyadu billah. Sebagai tambahan daripada apa yang lakukan oleh muslimat hari ini, menginfak pada jalan Allah Ta'ala, berinfak pada majlis ilmu dan sebagainya, sebagai tambahan daripada apa yang kita sebut selain daripada bersedekah, hendaklah bersabar dalam bermuamalah dengan suami, dan hendaklah melakukan bermuamalah dengan suami dengan akhlak dan juga dengan cara yang paling baik. Dan hati-hati, jangan sesekali menuntut cerai daripada suami, kerana menuntut cerai daripada suami termasuk daripada dosa besar. Lebih-lebih lagi bila si isteri menuntut cerai dari suami sedangkan tidak berlaku perkara yang diharuskan oleh syarak, hanya kerana perkara-perkara yang kecil, remeh-temeh saja. Perkara yang seperti ini, tuan-tuan, si isteri menuntut cerai daripada suami kerana perkara-perkara yang remeh ini berlaku dan juga tersebar dengan luas di zaman kita pada hari ini. Li'annahu lil mar'ah an talqa Allah yawm al-qiyamah wa hiya ala iman wa hiya ma'a zawjat ismat fi ismat zawjaha wa lam tutallaq afdal min an talqah wa 'indaha a'mal kathira wa hiya qad ihtallat ismatuha min zawjiha. Kerana seorang wanita yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang soleh yang dia lakukan, dan dia sebagai seorang isteri di bawah penjagaan seorang suami, lebih baik daripada dia datang bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak sedangkan dia menuntut cerai daripada suaminya. وفي الختام الذي أختم به المجلس قبل انتهاء المجلس علينا بالإكثار من الاستغفار فإنه الذي يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. Tuan-tuan, sebelum nak tutup majlis kita pada petang ini, saya ingin menyarankan marilah kita semua sama-sama memperbanyakkan istighfar,
kerana istighfar ini akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita dan meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. خصوصا في مثل هذه الأيام ونحن في هذا الشهر المبارك العظيم شهر رجب الحرام الذي هو شهر الاستغفار، فنتهيأ ونكثر من الاستغفار ومن الأذكار ومن الصلوات حتى ندخل إلى شهر الصلاة على رسول الله وهو شعبان، وتتهيأ قلوبنا وأرواحنا وأجسامنا وتعتاد فعل الطاعات والغروبات للضيف العظيم المبارك ألا وهو شهر رمضان الأقر جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Rajab, yang mana Rajab dikenali sebagai bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk kita memohon keampunan. Jadi dengan kita memperbanyakkan zikrullah di samping istighfar, zikrullah dan salawat kepada Nabi SAW, sehinggalah masuk dalam bulan Syaban, yang mana bulan Syaban adalah bulan berselawat kepada Nabi. Maka amalan kita akan tingkatkan lagi daripada apa yang kita lakukan dalam bulan Rajab ini, sampailah kita sampai pada kita bulan Ramadan dalam keadaan persiapan dan persediaan yang cukup maksimum untuk menyambut tetamu yang paling agung yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada kita nanti. Wa nukthir min hadha ad-du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna min Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ihfazna min al-atham. Dan kita hendaklah sama-sama juga memperbanyakkan doa yang Nabi ajak, itulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam, dan bantulah kami untuk memperbanyakkan untuk sempurnakan ibadat puasa dan qiyamul lail kami. Wahfazna minal atham, dan peliharalah kami daripada kesalahan dan dosa-dosa. ولا نخاف لعلكم تخافون من الفيروز، إنما الفيروز هو ذا جند من جنود الله يسلطه الله على من شاء من عباده، فليكن إيماننا بالله قوي وثقتنا بالله قوي، ونكثر من الدعاء في الليل والنهار يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير يا لطيف يا عليم يا خبير الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. أيضا كما الاستغفارات نأتي بما استطعنا من الاستغفار ولا نخاف ولا نهتز ولا نقلل، بل نكون ذو إيمان وذو عقيدة وأن الأمور كلها بيد واحد اسمه الله. Dan jangan sesekali merasa takut, merasa gemetar, susah hati dan sebagainya dengan sebab virus yang merebak dan tersebar pada hari ini, kerana virus tersebut salah satu daripada hamba-hamba Allah, jundun min junudillah, iaitu termasuk salah satu adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha untuk menghindarinya dengan berbagai cara-cara yang telah disebutkan, dalam masa yang sama adalah kita memperkukuhkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan doa-doa yang diajak. Antaranya ialah kita baca doa menolak bala. Ya kafiyal bala, wahai Tuhan yang menolak yang menghalang bala. Ikfinal bala, jauhilah kami daripada bala yang menimpa qabla nuzulihi minas sama, sebelum bala itu turun daripada langit. Itu juga kita memohon doa ya Latif, ya, minta doa pada Allah Taala dengan menyebut nama-nama ismullah Taala yang mulia yang azam tadi ni, ya Latif, ya Alim, ya Khabir dan sebagainya. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir, ya Allah, peliharalah kami daripada segala takdir-takdir yang tidak baik, benda-benda yang tidak elok yang bakal menimpa dan sebagainya. Di samping kita beristighfar kepada Allah Taala, kerana istighfar tersebut dapat mengangkat bala yang datang dan menolak bala daripada umat ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Taala daripada segala yang tidak diingini yang buruk itu. ونختم إن شاء الله بالدعاء، وبعد الدعاء من أراد عندها سؤال أو كذلك فليتفضل. Jadi kita akan akhiri majlis kita dengan doa. Jadi siapa-siapa yang ada soalan yang nak tanya dan sebagainya, boleh kemukakan soalan selepas doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha fi kulli lahzatin abada عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبغيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك اللهم في الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس المبارك واجعل هذا المجلس معمورا بيا رب العالمين ومتصلا بمجالس العلم والعلماء والخير والأخيار واربطه بمجالس الصلحاء في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك لنا وللحاضرين والحاضرات هداية وتوفيقا وصلاحا ونجاحا وسدادا في جميع الأمور كلها. اللهم احفظنا واحفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم ألا نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا وإياهم واحرسنا وإياهم وثبتنا والمسلمين والمسلمات على كلمة الحق والهدى واحشرنا مع كمل أهلها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واحفظنا من الآثام يا با كريم يا منان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام واجمعنا وهؤلاء الحاضرين والحاضرات بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمتك. اللهم أوردنا والحاضرين والحاضرات على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نحن وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا وقراباتنا وأحبابنا ومن حملته شفقة قلوبنا. اللهم اجعلنا من أهل مرافقته واجعلنا من أهل حزبه ووداده واجعلنا من أهل شفاعته وجماعته وأوردنا معه يا رب موارد العز والكرامة واجعلنا معه تحت لواء الحمد يوم القيامة وأدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في منازلها فإنه أول من ينزلها. اللهم لا تحل بيننا وبين وجه محمد نظرة عين لا نحن ولا أبنائنا وأمهاتنا والحاضرين والحاضرات وأصحابنا وطلابنا وأحبابنا. اللهم كحل أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه نبيك الأمين فإن البعد كل البعد والخزي والعار والويل والثبور لمن يرى
يرى وجه محمد. لمن لم يرى ذلك الوجه وجه محمد الوجه الطاهر المنير الزكي. فنسألك اللهم بحرمة رجب الأصم وبحرمة القرآن وبحرمة سيد ولد عدنان أن تهيئنا لذلك يا رب، وأن تشرف أعيننا بالنظر إلى وجهه والاجتماع واللقيا بين يديه. اللهم اعطنا كتبنا بأيماننا، اللهم ثقل موازين حسناتنا، اللهم مرنا على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه. اللهم لا تمتنا نحن والحاضرين يا رب إلا على توبة صادقة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وروحا، توبة صادقة نموت عليها يا رب. اللهم احينا سعداء وأمتنا شهداء في سبيلك على ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تمتنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا والكل من الحاضرين والحاضرات يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. واجعلها آخر كلامنا من الدنيا وحققنا بحقائق أهلها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وارفع اللهم الكروب والجدوب والحروب والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد المسلمين وعن أرض ماليزيا وبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وارفع يا رب ما داهم المسلمون وما أوجبهم من القلق والخوف والجزع من هذا الوباء وهذه الفيروزات. فنسألك اللهم أن تدفعها عنا وعن بيوتنا، عن أولادنا، عن زوجاتنا، عن قراباتنا، عن طلابنا، عن أصحابنا، عن الحاضرين أجمعين. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian tadi tuan-tuan tausiah disampaikan oleh Syekh Khalid. Ada soalan tak? Boleh ada nak tanya apa? Kalau tak ada, alhamdulillah. Rasanya kat tu dulu pertemuan kita pada malam ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan diberkati pertemuan kita, dirahmati. Untuk makluman tentang malam ni, Syekh akan ada ceramah maghrib khas di Masjid Haji Isa Batu 8 Lekir. Maghrib lah. Ni lah ni. Dekat lah ni. Jadi siapa-siapa yang nak pergi sana pun boleh juga. Dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dan apa yang Syekh sampaikan dalam majlis kita ni mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita meraih kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna, kejayaan di dunia dan juga ketinggian di akhirat kelak. Kata dulu tuan-tuan yang dapat saya terjemahkan,
yang baik daripada Allah Taala, salah silap mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-as'ilah akhiruha insyaallah idza ji'na fi syahr April insyaallah. InsyaAllah Syekh akan main pula 10-11 nanti ni. Dia akan buat daurah berkaitan dengan puasa. Jadi kalau ada soalan-soalan tanya tentang puasa dan sebagainya, bolehlah. Nanti kita akan maklumkan bila daurah tu akan buat dan di mana. Bulan 4 insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.